dapat tahu ada sahabat yang melanggar hukum. Itu saja. Nabi kalau berkenaan dirinya secara peribadi, Nabi senyumnya. Sahabat-sahabat melawak dengan Nabi pun Nabi okey je, no problem. Itu sifat Nabi SAW. Sebab Nabi tahu, Allah fahamkan pada Nabi, syarat masuk syurga hati kena baik. Syarat masuk syurga hati mesti ada kasih dan syarat masuk syurga mesti tidak ada syak wasangka dan hasad. Saya suka doa Encik Zulhaimi tadi. Ya Allah, cabut perasaan hasad, dengki, syak wasangka dalam hati kami. Macam fahami saya nak cakap apa bagi anda. Hari ini maaf, saya pergi program Keluarga Sakinah bawa YPKDT, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Kadar stres, depression tu kan, saya tak bincang secara teknikal lah, terlalu tinggi. Perpecahan dalam masyarakat, dalam organisasi. Saya buat program team building. Kalau ada rezeki nak buat team building, boleh, kita ada team lah. Saya satu je kunci dia, semua masalah, semua problem, angkat tangan, semua sama-sama, angkat tangan, tunjuk kat dada. Hati saya. Baik hati saya. Baik hati saya. Baik seluruh anggota. Baik seluruh takdir. Baik seluruh. Baik yang saya cakap. Baik yang saya cakap. Baik yang saya fikir. Baik yang saya fikir. Baik yang saya rasa. Baik yang saya rasa. Baik yang saya dapat. Baik yang saya dapat. Buruk yang saya fikir. Buruk yang saya fikir. Buruk yang saya cakap. Buruk yang saya cakap. Buruk yang saya rasa. Buruk yang saya rasa. Buruk yang saya dapat. Buruk yang saya Cakap Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Faham maksud saya? Allah sebut dalam hadis kursi, ana indaka zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-hambaku. Di saat hambaku berdoa lalu dia menyangka bahawa aku tak kabulkan, pasti aku tak kabulkan. Semua sekali Allah Akbar. Di saat dia berdoa lalu dia bersangka bahawa aku tak mampu laksanakan, maka aku takkan laksanakan. Subhanallah. Tapi di saat hambaku mudiyaka ila sama, mengangkat tangannya ke langit dan meletakkan seluruh hati dan jiwanya padaku, wa ala rabbihim yatawakkalun, menggantungkan jiwa dan tawakalnya padaku, fastajabna lahu, apa saja yang dia minta sebelum tangannya turun, aku akan kabulkan semua permintaannya. Semua sekali Allahu Akbar. Allah. Saya sebut begini, tuan-tuan, Isra wal Mi'raj ni hadiah Allah untuk Nabi SAW. Isra Mi'raj ni hadiah Allah untuk Nabi. Nak masuk syurga ni syarat. Syaratnya bukan sekadar banyak salat, banyak hafal Quran, banyak zikir, banyak puasa, haji, umrah. Tapi syarat utama nak buka pintu syurga, syaratnya hati. Cakap kau sebelah, saya sayang kau. Boleh macam ayat romantik Ustaz. Janganlah malu. Pegang tangan kawan. Saya sayang kawan. Minta maaf ya kalau saya ni cakapnya macam longkang. Faham maksud saya? Bukan longkang tak gosok gigi. Cakapnya negatif, cakapnya komplain, cakapnya blaming. Biasa tak tuan-tuan tengok kat medsos? Stres tak? Kat mana bahagia? Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan ada rezeki, saya doakan semua dapat pergi haji umrah. Amin. Saya ni baru balik dari Mekah ni. InsyaAllah bulan 2 saya terbang balik. Saya setahun 4 kali saya bawa jemaah kan. Doalah ada rezeki kita dapat pergi sama-sama. Amin. Kalau pergi Madinah, semua orang nak masuk Raudah kan? Raudah ni sebelah makam Nabi. Nabi kata ma baina min baiti wa minbari rawatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman-taman syurga. Semua orang nak masuk, ya Allah. Nak macam kambing berguling-guling, berebut. Memang berebut, bergaduh, bertumbuk, berpijak nak masuk Raudah ni. Sedangkan mereka terlupa di hadapan pintu Babus Salam, pintu 1. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 45, 46, 47. Pihak Saudi ukirkan kalimah ayat itu di hadapan muka pintu Babus Salam. Ayat 45 Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Inna fi jannatil wa uyun. Sesungguhnya orang yang nak masuk syurga yang penuh dengan taman yang indah, syaratnya innal muttaqin, mesti bertakwa. Siapa tu orang yang bertakwa? Allah sambung ayat dia, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha, masuklah Allah kata, udkhuluha
Masuklah, Allah kata. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah wahai hamba-Ku yang hatinya bersih. Cakap masuklah. Allah. Dapat sesuatu? Ini mukaddimah. Belum masuk poin tuan-tuan jadi ustaz. Belum masuk poin. Siapa suruh panggil saya? Ceritalah. Baik, jom kita tengok 5 perkara utama dalam menghayati Isra wal Mi'raj. Yang pertama, persoalan yang saya bawakan. Mungkin tuan-tuan tak jumpa modul yang kita bangunkan ni pada ustaz lain. Memang ini Artikel Training Academy kita bangunkan setiap ceramah Maulid ke, Isra Mi'raj ke, Hiyah Ramadan ke, Zulhijjah ke, bulan haram ke, kita ada modul tersendiri. Cara kami mengupas, cara kami mengulas, kami ada tim kami sendiri, pemikir-pemikir kami. Sebab kita tak nak stereotype. Apa dia? Kita tak nak pengulangan cerita. Bila ustaz tu datang, tidurlah ustaz, aku dah tahu dah. Dah ada, cuci dalam air zam-zam. Burak sampai, naik burak pergi ke Baitul Maqdis. Nabi naik langit 1, jumpa Adam. Naik langit 2, jumpa Nabi Isa. Naik 3, jumpa Nabi Yusuf. Yang 4, pergi dia. Betul tak? Tak nak, kita nak ubah sedikit. Boleh? Boleh ke boleh? Cakap sebelah. Allah Akbar. Baik, yang pertama apa kita nak kupas, kenapa bermula dengan subhanallah? Kenapa Allah sebut kalimah Isra Mi'raj ini dengan kalimah subhanallah? Kenapa Allah tak sebut dengan kalimah alhamdulillah? Contoh surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kenapa Isra Mi'raj tak bermula dengan kalimah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi? Betul tak? Segala puji bagi aku. Segala puji bagi aku yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mula dengan subhana? Tuan-tuan nak bagi faham lagi-lagi kita yang bekerja di dalam organisasi. Subhanallah inilah kalimah yang memisahkan di antara sifat makhluk dan sifat Tuhan. Kalimah subhanallah inilah yang menyedarkan kita bahawa kita tidak ada apa-apa melainkan semuanya berlaku dengan izin Tuhan. Nak beritahu bahawa pemisah di antara sifat makhluk dan sifat Allah yang Maha Agung bermula pada kalimah subhanallah. Sebab itu kalimah yang paling agung Nabi kata apa? Kalimatani. Ada kalimah thaqilatan fil lisan habibatan ilar rahman. Ada dua kalimah yang paling Allah suka. Kalimah ini thaqilatan fil mizan. Dia berat di atas timbangan mizan. Habibatan ilar rahman. Kalimah yang dikasihi Allah. Apa kalimah tu? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil. Siapa yang baca kalimah saya sebutkan tadi 100 kali pagi lepas subuh, Allah ampunkan semua dosanya meskipun seluas buih di lautan. Semua sekali Allahu Akbar. Semua sekali sebut subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Semua sekali sebut subhanallah. Baik, kenapa Ustaz? Jom kita tengok poin dia. Yang kedua, di dalam kisah Isra wal Mi'raj, Allah nak faham kita kenal erti makna hamba. Perasan atau tidak? Pada surah Isra tadi, ada tak nama Muhammad kat situ? Ada tak disebut Nabi kat situ? Ada tak disebut nama Rasul kat situ? Subhanalladzi asra bi rasuli ke bi nabi ke bi abdihi. Nampak sesuatu? Allah ketika memberikan hadiah Isra wal Mi'raj pada Nabi, Allah tak panggil Nabi dengan kalimah Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan kalimah Rasul dia. Allah tak panggil Nabi dengan kalimah Nabi dia. Ulama menyebut sepatutnya Subhanalladzi asra bin nabiyyin. Saya nak tanya, Isra Mi'raj semua Nabi dapat ke? Semua Rasul dapat ke? Siapa yang dapat? Muhammad seorang je. Sepatutnya nama dia, betul? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Muhammad aku. Bi rasulin, rasul aku. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimah bi abdihi? Dapat sesuatu? Cakap sebelah. Allahu Akbar. Poin yang ketiga yang akan kita kupas insya-Allah. Apa syarat keimanan?
Kenapa Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj? Kenapa Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj? Nabi dah memiliki 1001 hisiah mukjizat. Nabi dah memiliki mukjizat hisiah pada diri dia. Kalau Nabi Musa memiliki tongkat yang ajaib. Rasulullah tangan dia sendiri ajaib. Nabi Musa boleh mengeluarkan air daripada tongkatnya, mengubah haiwan dengan tongkatnya, membelah lautan dengan tongkatnya. Rasulullah boleh lakukan dengan tangan baginda sendiri. Tangan baginda boleh mengeluarkan air sendiri. Subhanallah. Tangan baginda boleh membelah bulan menjadi dua dengan tangannya sendiri. Sudah cukup banyak mukjizat yang Allah berikan pada Nabi. Banyak kelebihan keajaiban yang Allah berikan pada Nabi. Tapi kenapa Allah bagi Isra wal Mi'raj? Poin nombor 3. Apa dia? Syarat keimanan. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Yang keempat, Isra wal Mi'raj hadiah dari Allah. Kita akan kupas nanti. Hadiah macam mana Ustaz? Nanti kita akan tengok. Dan yang kelima, solusi dalam surah Isra wal Mi'raj. Ada satu benda yang Allah bagi, yang hari ini ramai manusia meninggalkannya. Ada satu amanah yang besar Allah bagi, tapi manusia mengambil ringan dengannya. Saya mohon tuan-tuan yang bekerja di dalam health and care, di dalam kesihatan, didiklah supaya pesakit-pesakit kita jaga benda ni. Solat. Didiklah. Tak perlu pun nak berat-berat. Baca iftitah penuh. Tak payah. Ambil wuduk sampai kena 3 kali. Tangan kawan tu dah penuh dengan luka. Dia suruh basuh 3 kali sempurna pula tu. Dia paksa pula kan. Kena bangun berdita. Islam ni ada rukhsah. Tapi solusi inilah yang ditinggalkan manusia sehingga hari ini. Orang di sekeliling kita penuh dengan tekanan, penuh dengan depression dalam kehidupan. Betul? Hari ini kita nak buka kunci tu. Boleh ke boleh? Nak tak bila kita salat, Allah kabulkan semua permintaan kita? Nak tak? Ada kunci. Nak tak bila kita salat, Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita? Nak tak bila kita salat, Allah hantarkan kawan yang baik-baik untuk kita? Semua sekali sebut Allah Akbar. Jom kita tengok poin nombor 1. Apa dia Ustaz? Yang pertama, kenapa subhanallah? Yang pertama Allah nak sebut kalimah subhanallah ini maha suci aku. Tidak ada satu kekurangan pun pada Allah. Nak kena faham, tidak ada pun kecacatan, tidak ada pun keburukan yang ada pada Allah. Ini kalimah besar. Satu orang yang menyebut subhanallah, 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 mereka sedang mengagungkan Allah. Sebab itu tips doa saya bagi tuan-tuan perempuan. Tips doa, nak tak pergi haji umrah setiap tahun? Nak tak Allah pilih anak kita jadi orang baik-baik? Jangan lepas mulut kita daripada zikir subhanallah. Dia bukan permintaan, tapi sebuah kalimah memuji Allah dengan kalimah yang sangat agung. Bila kita sebut subhanallah, subhanallah, sebut banyak-banyak dan ulang. Kemudian kita letakkan doa pada subhanallah itu. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, kau yang bergerak memakbulkan hajat kami. Amin. Subhanallah, maha sucimu ya Allah, engkau lah yang akan menjaga anak-anak dan zuriat kami. Amin. Ya Allah, subhanallah, maha sucimu ya Allah, engkau lah yang memberikan kecukupan, keberkatan, limpah ruhnya pada rezeki kami. Amin. Boleh? Yang kedua, apa yang maksudkan? Ia sebuah perjalanan agung yang ilmu itu hanya ada milik pada Allah. Bila sebut tentang kisah-kisah ghaib yang berlaku ini, tuan-tuan kena faham satu benda. Bila bicara pasal perkara ghaib yang berlaku pada Nabi, dia mesti datang daripada Al-Quran, mesti datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Dia tak boleh datang daripada mulut orang biasa. Tiba-tiba malam tadi saya kata, alhamdulillah saya baru balik Madinah. Malam tadi saya baru ngeteh makan rotinan dengan Rasulullah. Rasulullah cakap dengan saya semalam begini. Boleh percaya tak? Tak boleh. Perkara ghaibiat, perkara sam'iyat, ia mesti datang daripada Quran, mesti datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Boleh ke boleh? Begitu juga Isra wal Mi'raj, ia berada dalam ilmu Allah. Berlaku peristiwa ini, hampir seluruh masyarakat Mekah tak boleh terima. Nabi Isra daripada Baitullah ke Baitul Maqdis kurang 1 malam, lailan, kurang 1 malam. Amru bin Hisham, siapa dia? Kalau kenal bapak goblok kenal? Abu Jahal. Abu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak goblok. Abu Jahal namanya Omar bin Hisham. Oh, namanya baru tahu Ustaz. Abu Jahal tu gelaran Nabi. Kenapa Nabi panggil dia Abu Jahal? Sebab dia ni pandai.
Dia boleh menulis, dia boleh membaca, dia pernah baca kitab Taurat, dia pernah baca kitab Injil, dia boleh baca kitab-kitab dahulu. Kalau Nabi baca Quran tengah-tengah malam, Amru bin Hisham, Umar bin Hisham ni pergi rumah Nabi, letak telinga kat dinding rumah Nabi. Dia nak dengar Nabi baca Quran. Bila terserempak dengan Abu Sufyan tanya, "Wahai Amru bin Hisham, buat apa ni? Kau buat apa?" Tanya, "Kau buat apa?" "Aku dari rumah Muhammad." "Buat apa?" "Dengar Muhammad baca Quran." Percaya tak? "Wa ma huwa min qawli bashar." Aku percaya itu bukan perkataan Muhammad. Tapi dia beriman tak? Sayang sekali, kita tak pernah tengok peristiwa Isra Mi'raj. Kita tak pernah jumpa Rasulullah. Kita tak pernah hidup sama Rasulullah. Percaya tak dengan Rasulullah? Percaya. Tipu. Tuan-tuan pernah tengok syurga neraka? Percaya tak? Tipu. Tuan-tuan percaya tak adanya soal jawab dalam kubur? Tipu. Mana pernah tengok? Ustaz ni menggoyahkan iman aku bagi dia. Subhanallah. Subhanallah. Kita bukan percaya, tapi kita beri itu. That's the word. Boleh faham? Kita beriman dengan kisah ni. So kisah ini ilmu Allah. Tengok dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan pegang tu. Qul innamal ilmu indallah. Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya aku sampaikan ini ilmu daripada Allah, bukan daripada aku. Allah kabarkan kisah ini, Allah nak uji iman kita, percaya atau tidak, yakin atau tidak. Yang ketiga, kalimah subhanallah. Nak ingatkan diri saya dan kita, tuan-tuan puan-puan, bahawa kita tak ada apa pun. Kita semuanya hebat mana pun kita tak ada apa. Kita masih berharap gantung kepada takdir Allah. Kita masih berharap gantung pada kasih sayang Allah. Kita masih berharap gantung kepada belas kasihan. Semua kali sebut Allahu Akbar. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa maksudnya Ustaz? Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan, jangan tinggalkan diri kami walaupun sekelip mata. Cakap Rasulullah, Allah. Tuan-tuan, kalau Allah tinggalkan kita sekelip je mata, kita takkan mampu nak menguruskan air mata kita sendiri, betul? Kita takkan mampu nak menguruskan kerdipan mata kita sendiri, betul? Kita takkan mampu untuk menguruskan hela nafas kita, betul? Semua sekali, subhanallah. Kita berada dalam dewan yang mulia ini juga bukan sebab diri kita sihat, bukan sebab kita ada masa, orang lain kena kerja, saya boleh duduk kat sini. Tak, tapi semua rahmat Allah. Allah yang izinkan, Allah yang pilih kalimah subhanallah. Allah mulakan dengan subhanallah nak bagi faham. Bukan Nabi yang berjalan, bukan Nabi dengan kehendaknya untuk pergi Isra', bukan Nabi dengan kekuatan dan keilmuannya untuk naik sampai ke Sidratul Muntaha, tapi semuanya berlaku maha suci izin Allah. Hari ini tuan-tuan, kita semua ada kerjaya, kita semua dapat rezeki. Apakah daripada sijil kita? Apakah daripada kursus kita? Apakah pangkat kita? Apakah kerajinan kita? Semua asbab, melainkan semua itu datang dari ini subhanallah. Dapat sesuatu? Big boss, pengarah-pengarah, ketua jabatan, ketua unit, ada anak buah cakap, yakin kita kerja sungguh-sungguh tuan-tuan. Bagi tahu macam tu. Kita kerja sungguh-sungguh, wahai anak-anak buah sekalian. Kita buat kerana Allah. Sebab kita yakin kita berbeza pangkat, berbeza warna uniform, tapi kita semua mengharapkan rezeki dari Allah. Boleh faham sesuatu? Cakap sebelah subhanallah. Baik, jom kita tengok poin nombor 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kenapa poin disebutkan bi'abdihi? Kenapa disebutkan hamba kat situ? Sedangkan perjalanan Isra' wal Mi'raj untuk Rasulullah je. Tapi kenapa nak sebut hamba? Kerana Allah nak beritahu pada kita, tuan-tuan, saya bagi sedikit ilmu boleh? Di dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia dengan 5 perkataan yang berbeza. Saya ulang sekali lagi. Dalam Al-Quran, Allah panggil manusia dengan istilah 5 kata yang berbeza. Kalau manusia, kita panggil dalam bahasa Malaysia, manusia tu apa? Orang lagi?
manusia, orang, makhluk. Lagi? Bahasa Jawa, human being. Kan, doktor sebut tadi, human being. Insan. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Hamba, betul bahasa Arab. Okey. Dalam Quran, saya bagi ilmu nanti setiap kali bila jumpa kalimah 5 ni berbeza, tolong berhenti baca Quran. Saya mengajar tafsir Quran di berbagai tempat lah. Di Intan pun saya mengajar juga. Intan Keluang ni, berbagai lokasi buat tadabbur dan tafsir. Dalam Quran, Allah sebut manusia dengan 5 kalimah berbeza. Ketika Allah sebut manusia dengan kalimah pertama, yang ini kalimah yang berbunyi Bani Adam. Allah panggil manusia dengan kalimah Bani Adam, manusia. Walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan semulia-mulia makhluk, yang ini Bani Adam, manusia. Allah memanggil kita dengan kalimah Bani Adam. Poin dia, Allah nak ingatkan kita, kitalah makhluk yang paling kitalah makhluk yang paling kitalah makhluk yang paling kat mana ayat sempurna seimbang Ustaz? In laqad khalaqnal insana fi ahsani tu terbaik. Takwim tu apa Ustaz? Tahu tak? Takwim. Takwa Ustazah? Saya tembak ini. Apa Ustazah? Hampir. Takwim tu bukan jadual Tahu lah urus jadual ni kerja dia. Kalender Ustaz, kalender. Kalau Allah sebut manusia ni sebaik-baik kejadian dan kalender. Tak. Baik lagi. Subhanallah. Ini belum kupas lagi kalimah baik dalam Quran. Allah sebut 5 benda yang berbeza. Kadang-kadang dalam Quran Allah sebut baik dengan kalimah thayyib. Kadang-kadang Quran Allah sebut baik dengan kalimah khair. Kadang-kadang Allah sebut kalimah baik dengan kalimah ma'ruf. Kadang-kadang Allah sebut baik dengan kalimah ahsan. Kadang-kadang Allah sebut baik dengan kalimah salih. Allah sebut benda yang sama, baik, tapi dengan 5 perkataan yang berbeza. Ada sesuatu yang Allah suruh kita berfikir. Cakap kawan sebelah, Allahu Akbar. Bila Allah panggil manusia dengan 5 kalimah berbeza, ada benda yang Allah suruh kita berfikir. Sebut sama-sama. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kalian berfikir. Orang yang berfikirlah membezakan antara manusia dan haiwan, betul? Kita sempurna sebab kita ada akal berbanding mereka, betul? Itu sebabnya. Bila Allah panggil kita dengan kalimah Bani Adam, Allah nak beritahu, hai manusia, kalian sempurna. Kalian ini keturunan yang pernah duduk dalam syurga. Kalian ini daripada Nabi Adam yang diciptakan dalam. Kalian ini makhluk yang Allah ajar dalam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah meniupkan roh Adam, Adam lalu bangun dan hidup dalam syurga Jannatul Ma'wa. Lalu Allah mengajarkan sendiri segala ilmu yang ada di langit dan bumi kepada Adam AS. Mulia tak kita? Tapi what is the problem with manusia? Bila Allah sebut dengan kalimah ini, Bashar, walaupun kalian mulia, dicipta dalam syurga, keturunan yang hebat belaka, jangan lupa diri kalian ini dari cakap sebelah, tanah je. Cakap sebelah, jangan sombong. Min salsalin min hama'im masnun, tanah yang busuk, rendah, tak ada nilai. Cakap ke sebelah, Allah. Yang sombong sangat, kenapa? Cakap ke sebelah, dah kenapa? Tahu masa saya, tuan-tuan, Nabi ni presiden, betul? Nabi ni khalifah ummah, betul? Nabi ni Sayyidul Anbiya min Rasul, betul? Nabi lah orang yang paling tawa tu. Cakap ke sebelah, subhanallah. Subhanallah. Aisyah nangis tengok Nabi solat malam lah. Satu malam ketika peristiwa Nabi bersama Aisyah, giliran Nabi dengan Aisyah. Rumah Nabi dengan Aisyah kat mana? Itulah hari ni makam Nabi SAW. Yang atas Masjid Nabawi tu ada kubah warna hijau kan? Itulah rumah Nabi dengan Aisyah. Allah muliakan Aisyah radhiyallahu anha. Jasad Nabi disemadikan dalam rumah tempat mereka bersama. Subhanallah. Allah nak naikkan Aisyah. Sebab tu orang Syiah paling benci dengan Sayyidatina Aisyah. Aisyah, sahabiah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun perempuan tak boleh jadi khalifah. Bila Nabi wafat, Abu Bakar ganti, Umar ganti, Uthman ganti, Ali ganti. Tapi setiap kali penggantian itu,
mereka akan membawa Sayyidatina Aisyah bermesyuarat sekali sebagai penasihat rasmi. Satu malam Aisyah tidur dengan Nabi. Satu malam Aisyah mencari-cari Nabi. Nabi tak ada kat sebelah. Rupanya Nabi sedang sah. Ketika mencari-cari, tiba-tiba tersentuhlah kaki Nabi SAW. Nak tunjukkan ruang rumah Nabi itu tak besar. Ruang rumah Nabi itulah tempat salat, itulah tempat tidur mereka. Itulah mihrab Nabi, itulah tempat mereka bersama. Bila Aisyah pegang, meraba-raba, tersentuh kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Dua benda kita belajar. Pertama, ilmu fiqh. Selain mazhab Syafi'i, sentuh isteri suami tanpa niat, dengan niat sengaja tak sengaja, tak batal. Tapi kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, ada niat, tak ada niat, sengaja tak sengaja, batal. Boleh jelas? Di sebab itu hukum berbeza. Itu kita nak bincang. Nak buka, kita kena buka tafaqquh fid din, ilmu fiqh. Itu bab lain. Ketika Aisyah tersentuh, Aisyah duduk. Aisyah tunggu Nabi bangun. Lamanya Nabi sujud dari 1/3 malam sampai hampir masuk subuh. Sujud, tak gerak-gerak. Aisyah tak tahan, dalam riwayat disebut. Lalu Aisyah cubit paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bangun, Rasulullah baca tahiyat akhir lalu memberi salam dan tengok muka Aisyah dan kata, "Limadha ya Aisyah?" Kenapa Aisyah? Kenapa cubit? Sakit. Nabi manusia kan? Ana basyarum mithlukum yuha. Aku ni manusia, Nabi kata, yang diberikan wahyu oleh Allah. Tengok Nabi punya rendah diri. Ana basyar. Aku manusia. Manusia yang merujuk kepada tanah, yang sifatnya busuk dan cakap sebelah, lemah je. Tapi jangan lemah buat kerja. So kita nak dapatkan muncak yang kelima tu, boleh tak? Boleh. Ini dah nak habis masa ni Ustazah. Allah. Dapat sesuatu tak? Dapat. Boleh kita drag sikit Dr. Dr. Nizam okey, kita okey. Dia angguk sekali tambah sejam. Dia angguk 2 kali 2 jam lah. Dr. Nizam jangan angguk Saya bergantung kepada anggukan. InsyaAllah. Pengaraan kita on. Baik. Nabi SAW bangun dari sujud. Nabi bagi salam. Nabi kata, "Limadha ya Aisyah?" Kenapa Aisyah? Sakit. Nangis Aisyah sebelah Nabi. Aisyah kata, "Ya Rasulullah." Aisyah bila dia kahwin dengan Nabi, dia tak panggil darling. Tapi dia tetap dengan kalimah ya Rasulullah. Walaupun Nabi panggil dia ya Umairah, wahai sisi pipi merah, wahai isteri, ya habibati, wahai kesayanganku. Tapi dia hormat dengan Nabi, dia tetap panggil ya Rasulullah. Kita suami pun panggil nama je. Abu. Dah lah. Contoh kan. Sebarang yang suami dia. Tuan suami tu baik. Suami tu sifat hamba. Janganlah macam tu tuan. Hormatlah. Boleh? InsyaAllah. Tapi saya jumpa di satu pusat pengajian universiti. Satu haji ni dia bisa uruskan ceramah saja. Saya tak tahu pengarah pusat pengajian tu isteri dia. Dia umrah sama dengan saya. Tapi ya Allah, saya kata, hajah ni sangat humble. Suami dia jawatan jauh lagi rendah yang tak ada ijazah. Kerja satu organisasi jabatan kajian yang sama, tempat yang sama. Suami dia instructor. Saya tak sebut mana lah, kita tuan cari, tuan-tuan memang suka mencari je. Dia buat viral ni suka je. Tak nak aku cerita. Dia bahaya nanti kan. Mencederakan nama saya nanti. Saya memang humble. Pengarah ni biasa pergi Jepun, Korea, Hong Kong buat mesyuarat KPT, yang dia bawa KPT kan. Tapi sangat humble. Suami dia ni pangkat rendah je. Tapi kalau dia jemput saya ceramah setiap bulan tempat dia. Dah dapat dah. Dia cari jadual ustaz. Dia akan datang belakang suami dia, tunduk je. Saya ingat dia kerani. Saya mati-mati. Saya, wallahi tuan-tuan, perempuan, saya bukan government servant ya. Jadi saya memang kalau orang kata ustaz, protokol saya tak berapa pandai. Lagi kalau bersurat-surat rasmi lah, hantar pula payung kuning lah, apa semua. Saya kata tak payahlah. WhatsApp, maklum, tarikh, beritahu. Jangan sampai saya tak datang, sudah tu je. Sihat walaupun saya datang, tak perlu protokol. Saya dia jemput jabatan tinggi, universiti, nak chancellor jemput, saya kata tak payahlah prof. WhatsApp je, no problem saya kata. Yang penting kita hormat dengan ilmu dan majlis ilmu, itu sahaja. Dengan saya lah, tapi tuan-tuan yang buat dengan Dr. Nizam macam tu. Dr. Nizam, Alhamdulillah. Sempor, Dr. Zul, Alhamdulillah baik. Kita semua satu pasukan, betul tuan-tuan? Saya menumpang pasukan tuan-tuan. Kita nak pasukan ini semua masuk syurga, amin. Amin. Kita nak nanti bila kita masuk syurga, kita teriak, ya Allah, satu hari dulu pernah pergi ceramah tempat aku, ya Allah. Umar pernah kata pada Nabi, ya Rasulullah,
Apakah nanti bila kita di akhirat kita akan ingat kembali cerita di dunia? Nabi kata ya. Walaqad ra'au nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najm. Mereka akan nampak. Mereka akan lihat. Nanti mereka akan cari mana kawan yang duduk sebelah ni. Tiba-tiba kat neraka. Allah. Bukan yang sebelah lah, bukan yang sini. Ke mana dia? Faham maksud saya? Kita semua nak masuk syurga tuan-tuan. Tapi dia ada syarat. Dia ada pengorbanan. Dia ada jalan dia. Sebab itu ketika Nabi bangun, Aisyah kata, ya Rasulullah. Aisyah memetik surah Al-Fath. Aisyah memetik ayat ini. Aisyah kata, ya Rasulullah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kau tak ada dosa. Wahai Rasulullah, kau tak pernah buat silap dengan Tuhan. Wahai Rasulullah, kau ni penghulu bagi seluruh Nabi. Tapi kenapa salat sampai bengkak kaki? Kenapa salat sampai sujud lama-lama macam ni? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na. Baca tak ayat tu selalu? Ayat permulaannya surahnya apa? Terima kasih Datuk. Alam Nashrah. Biasa baca tapi tak tahu kisah tu. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah nak bagi tahu apa? Tingginya kemuliaan Nabi, wa rafa'na laka zikrak. Sehingga Nabi Muhammad satu-satunya Rasul yang bila sebut nama Allah akan digandingkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah. Sambung. Tinggi Rasulullah. Rasulullah bukan Nabi pertama, betul? Rasulullah bukan hidup macam Nabi Nuh sampai 950 tahun, betul? Hidup Nabi pendek 63 tahun. Dakwah Nabi singkat 23 tahun kurang lebih. Tapi Allah naikkan kedudukan Nabi. Tapi makin tinggi kedudukan yang dinaikkan, Nabi sedar Nabi hanya cakap kau sebelah Allah. Kita makin tinggi, makin hebat, makin banyak ilmu, makin PhD ber-PhD di. Yang datang bukan ilmu, tapi yang datang perasaan hasad dan cakap kau sebelah Allah. Doakan, saya pun tengah proses doktor dalam proses doakan habis, amin. Yang ketiga, Allah sebut dalam Quran manusia dengan kalimah an-nas. Bila Allah bagi tahu kita ni mulia, kita ni hebat, berbanding haiwan, berbanding malaikat, berbanding iblis syaitan, kita manusia paling mulia. Tapi jangan lupa diri kita ni. Jangan sombong, tanah tu sifatnya. Jangan sombong sifatnya. Jangan sombong sifatnya. Tapi Allah tak nak kita biar down. Nampak tak formula motivasi Allah? Satu kalau orang panggil saya program team building motivasi, orang tanya, Ustaz, bagi modul saya Quran dan hadis Nabi SAW. Khalas. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi dah kata, semuanya unsur motivasi dari langit. Subhanallah. Kajilah. Mau'izatun min rabbikum, penjelasan yang terang nyata dari Allah. Wasyifa'ul lima fis sudur, menjadi ubat dan penawar bagi hati-hati manusia. Cantik kan? Allah panggil kita Anas. Allah tak nak kita rasa down. Cakap kau sebelah, lemah. Allah tak nak kita rasa lemah. Allah pujuk kita. Allah panggil kita dengan kalimah, ya ayyuhan nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Kenapa nas? Allah nak bagi tahu, kalian ni mulia, tapi kalian jangan lupa diri, jangan sombong. Tapi dalam masa yang sama, kalian mulia bukan sebab kerana zahir kalian. Kalian mulia bukan sebab dulu kalian duduk syurga, tapi kalian mulia sebab kalian ada tu. Apa tugas kalian? Sebut sama-sama, hablum minallah, hablum minan nas. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Solat tahajud 18 rakaat. Duha tak pernah tinggal 22 rakaat. Tapi bila cakap dengan orang menyakitkan hati, cakap kau sebelah, innalillah. Faham maksud saya? Allah tak nak. Allah nak setiap amal kita, puan-puan, tuan-tuan, jadi kita jadi lebih baik. Saya bawa orang umrah berkali-kali, puluh kali. Orang jumpa saya, Ustaz, apa tanda haji umrah saya mabrur, bukan Marlboro? Apa dia punya tanda, Ustaz?
Saya kata tanda orang ibadah dia diterima Allah, tak kisahlah salat ke, puasa, haji, umrah ke apa, sedekah dia. Tanda ibadah orang itu Allah terima. Tanda dia apa? Mudah je. Allah ubah dia berakhlak baik. Allah ubah dirinya jadi lebih baik. Kalau dengan zikrullah dia suka berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah akan ubah lisannya suka cakap yang baik, Tapi ini selawat 14,000 sehari. Tapi cakap menyakitkan hati. Itu tanda zikir dia Allah tak. Solat ni kan sifatnya sifat tunduk sujud. Solat ni bagus. Masjid 5 waktu. Tahajud tak pernah tinggal. Tapi tanda solatnya Allah terima. Cakap kamu sebelah, innalillahi. Faham maksud saya? Nabi sebut dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna iman dia, setelah dia beribadah, Allah sempurnakan diri dia. Imannya apa dia? Ahsanuhum khuluqa. Allah ubah akhlaknya jadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mengubah diri kita jadi lebih baik. Amin. Mengubah diri kita jadi lebih tawaduk. Mengubah kita suka senyum. Amin. Tidak ada syakwa sangka. Amin. Tak ada hasad dengki. Amin. Saling memaafkan. Amin. Menghilangkan dendam. Amin. Dan saling berkasih sayang. Amin. Tengok kawan sebelah, saya sayang awak. Kenapa saya sayang awak? Kan kita baca surah Waqiah. Kan Allah sebut apa? Ala sururim mawdunah. Hafal puan. Ni geng-geng baca Waqiah ni. Kenapa baca Waqiah? Nak kaya. Dah habis kaya. Saya cari kat mana pada tak jumpa. Saya tak jumpa. Tapi kalau menghindar kefakiran ada. Nabi kata apa? Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatul abadah. Dari sahih. Nabi kata apa? Siapa yang baca surah Waqiah setiap malam, fi kulli lailatin lam tusibhu faqatul abada, kefakiran tak akan datang dalam hidup dia. Amin. Amin. Ibu-ibu bacalah, anak-anak tak akan miskin. Amin. InsyaAllah anak-anak akan murah rezeki. Amin. Amin. Tapi baca bukan niat untuk itu. Faham surah Waqiah bicara pasal ahli syurga. Bila Allah sebut ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Hafal tu. Dia kena buat program hafalan Quran. Dia sambil rawat orang, tabarakallah bihi mulku wa ala syai'in qadir. Masya-Allah. Passion nak menjerit pun tak jadi jerit. Diam dia kan. Bacalah, cubalah. Tak dapat 30 ayat, 10 ayat. Masukkan Quran dalam diri. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk terjun dalam Quran, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati dia. Amin. Allah akan selesaikan kesulitan dia. Amin. Satu tuan-tuan, pergilah tengok guru-guru Quran yang mereka ni kadang-kadang, saya ni melalui sistem pendidikan moden lah. Kalau kita tengok yang mengaji pondok, tak ada SPM, hanya sijil-sijil pondok, mereka makan pasir kata tuan-tuan. Bahkan kadang-kadang saya terpegun tengok tuan-tuan guru kita, madrasah mereka berhebat, besar-besar, anak murid mereka beribu-ribu, rezeki mereka tak putus-putus sebab mereka memuliakan Al-Quran. Itu kunci dia. Boleh jelas? Allah sebut An-Nas, kita ada kerja. Bila kerja pakai uniform, buat sungguh. Kalau tak nak buat, jangan terus tak payah buat. Semua angkat lain macam terus buka uniform. Janganlah tuan-tuan. Buat sungguh-sungguh lah. Sebut sama-sama, what you give, you get back. Sambung, the more you give, the more you get. Allah sebut surah At-Taghabun, formula tu. Orang-orang bukan Islam, pengkaji seperti Brian Tracy, Robert Kiyosaki, Martin Lynch. Saya baca buku orang putih tuan-tuan. Saya baca buku kisah tentang macam mana Steve Jobs boleh munculkan Apple tu. Saya baca cerita tentang macam mana pengasas Microsoft boleh wujud. Kita ni motivator, kita buat kajian. Rupa-rupanya semua formula mereka balik Al-Quran. Kalimah the more you give, the more you get. Allah sebut Quran. Ada ke Ustaz? Cari surah At-Taghabun. Sebut sama-sama dengan saya. In tuqridullah qardan hasana. What you give, you get back even more. Cakap sebelah Allah Akbar. Quran baik je An-Nas ada kerja. Kerja dengan Allah. Salat jaga. Apapun keadaan jaga. Tapi jaga juga hubungan dengan, jangan sampai kita
tak masuk syurga hanya kerana kita pernah kecilkan hati sahabat kita. Sifat ahli syurga, Abdul Rashid kena buat kupasan ni. Sifat ahli syurga dia dalam surah Ali Imran. Allah kata siapa sifat mereka? Wal 'afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang lain. Senang ke susah maafkan orang? Macam ketat dia muka tu. Tengok orang sebelah sebut, saya maafkan awak. Tengok orang sebelah sebut, awak maafkanlah saya. Ada orang tanya, Ustaz, tapi kalau orang tu dah meninggal, Ustaz, saya buat salah dengan dia. Ada dua cara. Pertama, jumpa waris dia. Mohon maaf and declare what problem happened between you and dengan arwah. Tak mampu, Ustaz. Kena belasah, Ustaz. Tak mampu, Ustaz, nanti benci, Ustaz. Tak mampu, Ustaz, saya malu, Ustaz. Buat apa saja amal baik dan sedekah diniatkan kepada orang yang pernah kita bermusuh. Kalau dia dah meninggal dunia, boleh? Kalau lepas kaki kita kat sana, Allah Akbar. Tolonglah. Hablum minan nas, hablum minallah. Boleh tuan-tuan? Ada sahabat Nabi. Banyak kisah tu nak waktu tak cukup. Tuan-tuan pernah dengar Osman bin Affan? Pernah dengar Osman bin Urfah? Tidak. Pernah dengar Osman bin Maz'un? Saya di Batu Pahat mengajar sirah. Osman bin Maz'un ni sahabat yang pertama dikuburkan di Baqi'. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, ada satu kubur namanya Jannatul Baqi', tuan Haji. Nama tempat tu Jannatul Baqi', kubur syurga. Sahabat yang pertama kali ditanam di situ namanya Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un ni sahabat Nabi yang handsome. Ketika lepas peristiwa Mi'raj, Nabi balik, cerita tu kat Madinah, dah lepas kat Nabi dah hijrah ke Madinah. Nabi tengok Osman bin Maz'un, Nabi kata apa? Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, aku lihat mukanya iras Osman bin Maz'un. Subhanallah. Tapi Osman bin Maz'un ni motivasi ibadah dia tinggi. Ketika turun surah As-Saff, yang Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu tahu ada satu perniagaan yang siapa ambil dia tak akan rugi? Dalam ayat itu Allah sebut beriman pada Allah, jihad fi sabilillah, beramal soleh dan sebagainya. Osman bin Maz'un lalu dia bertemu dengan sahabat. Dia kata apa? Disebabkan turun surah As-Saff ini, aku beriltizam, aku berimpian, aku bertekad, aku tak nak tidur malam sebab aku nak solat sepanjang malam. Aku tak akan tidur lepas ni sebab aku nak solat setiap malam. Aku tak nak makan sebab aku nak puasa hari-hari. Hebatlah. Maaf. Aku nak potong kemaluanku supaya aku tak ada nafsu dengan isteri. Nabi dengar perkataan ini, Nabi panggil Osman bin Maz'un. Nabi kata, Wallahi inni Rasulullah ilaikum, aku ni Rasul kalian. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut aku, dia bukan umat aku. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Aku solat malam, aku juga aku Nabi, aku Rasul. Aku berpuasa, aku pun aku Nabi, aku Rasul. Allah kata, aku juga ada keinginan untuk bersama Maksudnya apa? Seimbang. Allah panggil kita kalimah. Yang keempat, Allah panggil kita dengan kalimah insan. Kita mulia, tapi jangan sombong, sebab kita ada tugas. Yang keempat, Allah tegur lagi, mulia, jangan lupa. Mulia, jangan lupa. Kenapa jangan lupa? Setiap kali dalam Al-Quran, tuan-tuan puan-puan, bila Allah sebut di kalimah insan, tuan-tuan jumpa contoh, Innal insana lafi. Surah apa tu? Oh, dia cari surah apa? Wal as. Kan baca sehari, lupa. Bila tebuk ayat itu, terus lupa ayat mana. Innal insana li rabbihi lakanud. Kalimah insan, bila Allah sebut Al-Quran, Allah nak tegur manusia. Tapi manusia, kalian jangan lupa, walaupun kalian ni istimewa, ada kerja, ada tugas, kalian ada taklifil ibadah. Kalian tak macam lembu, tak macam kambing, tak macam haiwan. Dia makan, tidur, hidup, mati, makan, tidur, hidup, mati. Itu saja. Tapi dalam keadaan ada tugas, jangan belagak pula. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang dia buat baik bukan sebab Allah, dia buat sebab manusia. Cakap kawan sebelah, Allah Akbar.
Sebab kenapa? Sebab manusia Allah ingatkan dia. Sebab dia ada satu sikap yang ada pada dirinya, yakni nafsu. Setiap kali dalam Quran, bila Allah sebut insan, Allah nak cerita tentang sifat buruk kita. Innal insana lafi khusr. Insan itu, manusia itu sifatnya suka lupa diri. Yang kedua, innal insana li rabbih lakanud. Insan itu, manusia itu sifatnya bagus, pandai. Gelojoh. Faham maksud saya? Sifat kita. Masuk gelojoh tu apa? Hari ni doa nak, hari ni kabul. Hari ni minta cuti nak pengarah lulus sekarang juga. Tak lulus, aku benci pengarah semua hidup aku. Padahal pengarah tu banyak kerja lain nak buat. Give time. Bagi masa lah. Begitu juga dengan Allah. Allah nak kabul bila-bila masa. Tapi Allah nak tengok proses. Allah nak tengok kita merintih. Allah nak tengok kita merayu. Itu yang Allah nak tengok. Allah tahu dah dia nak bagi berapa. Allah tahu dah dia nak bagi puan dan tuan-tuan apa. Tapi Allah suruh kita faham. Jangan terlupa dengan sifat ini. Tapi tuan-tuan nanti Allah, dalam Isra wal Mi'raj ini, Allah tak panggil Nabi dengan Bani Adam, Bashar, An-Nas, Insan. Tapi Allah panggil Nabi dengan kalimah apa? Abd. Hambaku. Setiap kali Allah sebut masuklah syurga, Allah panggil hambaku. Setiap kali bila Allah nak sebut tentang keampunan, Allah sebut hambaku. Setiap kali bila Allah nak sebut tentang rahmat, Allah sebut hambaku. Setiap kali Allah sebut tentang aku nak beri ilmu Quran padanya, Allah sebut hambaku. Setiap kali bila Allah nak sebut tentang kemustajaban doa, Allah sebut hambaku. Apa yang Allah nak bagi faham dalam Isra wal Mi'raj? Apa yang ada pada Nabi yang tak ada pada Nabi lain? Satu sifat yang ada pada Rasulullah yang tidak mampu ditandingi Nabi lain. Apa dia? Sifat Apa Nabi kata pada Aisyah? Ya Aisyah, aku Nabi Allah, aku utusan Allah. Aku tahu aku telah diampunkan dosa. Aku tahu aku telah dinaikkan darjat oleh Allah. Afala akunu abdan syakura? Apakah salah untuk aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Cantik ayat tu. Wahai Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba bersyukur? Tuan-tuan, tinggi mana pun kita, salah ke kita jadi orang yang tawaduk? Ustaz banyak mana pun ilmu hafalan dia, salah ke dia merendah diri pada orang awam? Sebut sama-sama. Man tawadha'a lillah rafa'allah. Ini formula motivasi. Barang siapa tundukkan diri dia kerana Allah, Allah naikkan darjat dia. Semua sekali Allahu Akbar. Nak naik pangkat cepat, jadi jangan jadi hamba kerja. Bukan jadi hamba duit, hamba Allah. Kalau nak minta pada siapa? Allah. Kalau nak merayu pada siapa? Allah. Kalau nak mengadu pada siapa? Ngadu kat kawan sebelah, bukan dia tak dengar sangat pun. Dia buat muka je, padahal tak ada kosong tu. Dia dengar masalah kita ngadu, dalam hati dia, aku pun lagi masalah. Betul tak, doktor? Tak payah ngadu dengan orang. Wahai suami isteri, sebelum mengadu suami isteri sekalipun, saya cakap di dalam program Keluarga Sakinah, ngadu dulu Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah pun tinggalkan kita. Allah tak pernah pun tinggalkan kita walau sekali mata. Allah dengar. Innahu huwas sami'ul basir. Allah tutup ayat itu. Aku Maha mendengar dan aku melihat. Wa ana raqibun ala ma fi qalbi, dan aku melihat apa yang ada dalam hati hamba-hambaku. Munajatlah, mintalah. Allah akan naikkan darjat kedudukan kita di sisinya. Amin. Amin. Ini baru 2 poin Ustaz. Boleh saya teruskan sikit? Sebab itu semua sifat ini terkumpul dalam ibadah yang Allah berikan pada Nabi, iaitu salat. Tapi Ustaz, nak dapat solat ni bukan mudah, nak dapat khusyuk bukan mudah, nak dapat manis ibadah bukan mudah, nak dapat makbul doa bukan mudah. Ya, sebab itu ujian adalah syarat keimanan. Sebelum Allah bagi Nabi Isra Mi'raj, Allah tarik semua nikmat Nabi. Tahun ke-10
Nabi sebelum 2 tahun setengah 3 tahun Nabi pergi Madinah, Allah uji Nabi. Sebelum bulan Rejab tahun ke-10, Allah Ta'ala uji Nabi 3 tahun. Nabi dan para sahabat di pulau di Mekah. Seluruh Bani Hashim di pulau tidak boleh melakukan sebarang interaksi, tidak boleh melakukan sebarang hubungan ekonomi, tak boleh berniaga, tak boleh keluar cari rezeki. Mereka di pulau, di satu perkampungan Bani Hashim, tak boleh keluar, tak boleh sesiapa bagi bantuan. 3 tahun berturut-turut sebelum berlaku Isra wal Mi'raj, Nabi sendiri lihat sahabat dah tak ada makanan, dah tak ada minuman. Sehingga sahabat terpaksa makan daun-daun kayu-kayu ranting-ranting yang kering untuk diisi dalam perut. Rasulullah tengok sahabat-sahabat Nabi koyak bibir-bibir, terpaksa makan ranting-ranting kayu. Allah uji bertubi-tubi, Nabi tak tahu pun nak dapat Isra Mi'raj. Allah bagi hujan bertubi-tubi, tak cukup dengan 3 tahun di pulau. Allah tarik nyawa Abu Talib, meninggal bulan Rejab tahun ke-10. Separuh perisai kehidupan Nabi hilang. 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tak ada siapa berani yang ketuk dan sentuh Rasulullah. Tapi bila mati Abu Talib, orang yang paling hina, orang yang paling miskin di Mekah, ambil ranting kayu, ketuk paling Nabi SAW. Hilang perisai Nabi. Nabi sedih. Nabi bukan sedih sebab perisai itu hilang, tapi kesedihan paling besar bila Abu Talib meninggal tanpa mendapat Islam dan iman. Tak cukup dengan kematian Abu Talib, bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan, Allah wafatkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hilang 2 sayap Nabi, sedih Nabi, dah jatuh ditimpa lift. Habis bertubi-tubi ni. Kalau kita lah tuan-tuan tercabut tak iman. Saya baru-baru ni buat program dengan seorang adik tu, yang tuan-tuan tahu kan cerita ni viral kan. 6 orang ahli keluarganya meninggal dunia. Adik Rahman tu. Saya sepintas dengan dia. Saya ceramah di sekolah dia. Sangat kuat. Adik Rahman, abang yang accident bersama dalam kereta Alza, bapak dia tu. Ustaz tu dengan mak kawan kami. Ramai kawan-kawan kita di sini lah, jauh lah sini dengan saya. Kita kenal. Meninggal dunia 6 orang, Allah tarik begitu saja. Subhanallah. Tinggal adik Rahman, sekarang dah masuk di, kalau tak silap IPG ke, tak silap, dia ambil perguruan. Dan adiknya lah sekarang belajar di sekolah madrasah Tanwiriyah di Parai Jawa Muar. Kami rapat. Saya jumpa dia, tak ada pun. Orang semua ni, audiens semua nangis, tak apa-apa dah. Macam dia pula hilang mak, hilang bapak, hilang adik-adik. Ni sebelah saya steady. Steady tuan-tuan. Dia tak ada dalam kemalangan tu, sebab dia naik motor kan. Dia kata dengan mak dia, Umi, nak pergi makawan dulu, nanti kita jumpa kat rumah nenek. Perjalanan daripada Segamat nak balik ke Muar, mati semua. Subhanallah. Adiknya cedera, hampir 50-50 meninggal dunia, tapi Alhamdulillah hidup. Tapi dalam keadaan tak berapa stabil lah, cakapnya pun masih pelat-pelat. Apa yang saya belajar? Allah nak berikan di hadiah, tapi sebelum hadiah tu dapat, Allah tarik semua nikmat dia. Subhanallah. Tuan-tuan dah sedia nak dapat semua nikmat. Tuan-tuan seronok sangat minta tu minta ini. Cakap kawan sebelah, get ready. Ustaz, faham maksud saya? Dr. Zoh, Dr. Nizam, nak naik pangkat ada ujian tak? Itu maksud saya. Nak Allah muliakan ada ujian tak? Saya telah melalui ujian-ujian tu. Tuan-tuan pasti telah melalui ujian-ujian tu, betul tak? Tapi di saat kita sabar, kita redha, kita faham, kita tak ada apa pun yang boleh kita buat melainkan minta tolong pada Allah. Itu je. Nabi nangis, Nabi tak tahu ngadu siapa. Nak ngadu pada Aisyah, Aisyah kecil lagi. Nak ngadu pada sahabat-sahabat pun derita. Sahabat pun terseksa dengan iman yang mereka tanggung. Tak tahu Nabi nak ngadu pada siapa. Pada itu, waktu itulah tahun Amul Huzn, Nabi terduduk dekat Kaabah. 2 riwayat yang berbeza, satu dari di rumah Ummu Salamah, di rumah Hafsah, Ummu Hafsah. Satu lagi Nabi duduk di Kaabah. Nabi duduk, itulah peristiwa Isra Mi'raj berlaku. Allah nak tunjukkan pada Nabi, sebelum Rasulullah mendapat segala macam nikmat itu, Nabi kena lalui syaratnya. Sebut sama-sama. Ujian adalah syarat keimanan. Sebut sama-sama. Idzan ahabballahu abdan ibtalahu
Bila Allah sayang seorang hamba, Allah sayang seorang hamba, Allah cinta seorang hamba, dia akan bagi ujian. Cakap masalah, subhanallah. Jadi dah sedia? Cakap sebelah, get ready. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya bagi formula macam ni. Nak formula tak? Tuan-tuan, perempuan, nak tak bila kita doa Allah makbul? Nak tak? Nak tak bila kita minta Allah kabul? Macam kisah Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sebelum Allah naikkan darjat Nabi Ayub AS, Allah matikan 12 anak dia. Pada satu hari, dalam hari yang sama, ada satu bangunan yang mana anak-anak Nabi Ayub berada di bawahnya, 12 mati diruntuhkan oleh batu. Dihempap dengan tembok-tembok dan batu. Dalam masa satu hari, Allah bakar semua kebun-kebun dan haiwan-haiwan peliharaan Nabi Ayub. Dan dalam masa satu hari, Nabi Ayub yang paling handsome, yang paling cantik kulit parasnya, Allah cabut nikmat itu, Allah berikan penyakit kulit padanya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massadur. Tapi ketika dia diberi hujan, Allah matikan semua anak dia. Sampai isteri dia pun tak sanggup nak duduk sebelah dia sebab berbau busuk tubuh dia. Allah cabut, Allah ambil semua harta dan kekayaan Nabi Ayub yang ada. Tapi tak kala dia sabar, bukan sehari, dia reda, bukan 2 hari, 18 tahun dia menanggung ujian itu. Sampai isteri Nabi Ayub berkata, wahai suamiku, bukankah engkau Nabi Allah? Bukankah engkau ini utusan Allah? Angkat tangan kau ke langit dan kau mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan wahai Ayub. Isteri dia berkata, ya dah, isteri kan lama sabar, hilang. Relax, boleh dalam lama tak? Relax. Ya, kau kan Nabi Allah. Macam ustaz kena uji. Abang kan ustaz. Dengan ustaz tu apa? Hebat benar, tak ada je. Tapi apa Nabi Ayub kata? Berapa tahun Allah beri nikmat pada kita, wahai isteriku? Lebih 50 tahun kau bersama aku, dan lebih 50 tahun kita menikmati semua nikmat-nikmat itu. Berapa tahun Allah uji aku? 18 tahun. Aku malu nak minta dengan Allah SWT. Masya Allah. Aku malu nak minta dengan Tuhan. Wa anta arhamur rahimin. Dia ulang kalimah ini berkali-kali. Engkaulah Tuhan yang kasih sayangmu mengatasi sifat pengasihmu, wahai Allah. Engkaulah Tuhan yang kasih sayangmu mengatasi sifat rahmanmu, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tuan-tuan puan sekalian, tahu apa yang berlaku ketika dia sebut wa anta arhamur rahimin, ya Allah? Aku tak sanggup andai semua penyakit dan ujian yang berlaku ke atas diriku menyebabkan aku semakin jauh dan sukar beribadah padamu, wahai Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah, kalau semua sakit aku, nikmat yang kau tarik daripada aku ini, semakin jauh aku daripada engkau, ya Allah. Apa Allah jawab pada ayat itu? Fastajabna lahu fakashafna min dur. Serta-merta pada satu hari, Allah bersihkan seluruh tubuh dan jasad Nabi Ayub AS. 3 tahun berturut-turut, isteri Nabi Ayub AS mengandung dan melahirkan. Tadi Allah tarik 12 anak. Kali ini Allah ganti 24 orang anak. Subhanallah. Tuan-tuan jangan minta 24 orang. Tadi cerita ni Nabi dulu ni. Nak beritahu apa? Cakap sebelah, sabarlah. Cakap sebelah, syukurlah. Tunduk, takut, malu dengan Allah. Itu sifat orang takwa. Jadi kita solat, ya Allah, takut kalau solat saya ni Allah tak terima. Bila kita doa, ya Allah, malu apa yang kita minta ini tak sesuai untuk diri kita. Bila kita dapat nikmat, rasa sebersalah dengan Allah, kita tak layak pun dapat semua nikmat-nikmat yang ada. Semua sekali sebut Allah Akbar. Proses perjalanan Isra wal Mi'raj sebagai sebuah hadiah dari Allah, supaya kita faham proses kehidupan ini, setiap orang akan melalui perjalanan yang berbeza, matlamatnya sama untuk balik bertemu Allah. Sebab itu ketika Allah SWT menyebutkan ibadah yang berat ini diberikan kepada Nabi SAW, khas untuk Rasulullah. Tidak ada Nabi-Nabi yang mendapat perintah langsung dari langit.
Melainkan Rasulullah mendapat salat ketika berdiri di Sidratil Muntaha. Kalau orang bertanya pada saya, Ustaz, surah Isra ayat 1 bicara pasal Isra. Kat mana pula ayat Quran bicara pasal Mi'raj? Tuan-tuan tangkap ya? Ayat surah Isra bicara pasal Isra saja. Mekah ke Palestin. Tapi surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18 bicara pasal Mi'raj. Boleh? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi diperlihatkan apa yang ada. Setiap malaikat-malaikat menunjukkan jasad dan tubuh mereka yang sebenar. Subhanallah. Hadiah untuk Nabi. Allah nak pujuk Nabi, tuan-tuan. Allah uji Nabi bertubi-tubi. Allah bagi Isra wal Mi'raj nak pujuk Nabi. Sabarlah. Allah nak pujuk Nabi, redahlah. Allah nak pujuk Nabi, relaxlah. Akan ada nikmat dan hadiah yang lebih besar untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi. Sebut sama-sama. Fa in ma'al usri yusran. Perasan atau tidak dalam surah itu bila Allah sebut usri susah, satu baris. Tapi bila sebut yusran senang, dua baris. Apa maksud Allah? Dalam satu kesusahan ada dua solusi dan penyelesaian. Jelas tuan-tuan? Kuncinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Balik pada Allah. Balik pada Allah. Balik pada Allah. Dengan jalannya apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashin. Tapi salat ni berat. Amanah ni berat. Melainkan bagi orang-orang yang faham apa dia? Nak dapat solat tu ringan. Nak jadikan solusi solat tu sebagai penyelesaian. Nak dapatkan kemanisan di dalam ibadah salat. Di saat kita sedih, salatlah. Di saat tak ada siapa yang sudi dengar coretan hati kita, salatlah. Di saat tak ada siapa pun yang sudi nak dengar masalah kita, sujud dan salatlah. Alaika bikasratis sujud. Banyaklah kau bersujud kepada Allah. Waktu itulah kau paling hampir dengan Tuhanmu. Tapi macam mana nak dapatkan benda ini, tuan-tuan? Bukan mudah. Melainkan tuan-tuan, kita semua ada misi yang sama. Mahu atau tak mahu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mahu tak mahu, kita semua akan mati. Cakap dengan sebelah, Allah Akbar. Dapat sesuatu, faham sesuatu. 5 perkara yang kita kupas ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk kenal apa itu Quran. Amin. Amin. Untuk lebih dekat dengan siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk lebih menghayati dan rasa perjuangan, susah payah, pengorbanan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita tak perlukan yakin dalam bab ini, tapi kita perlukan iman. Ketika Allah SWT nak bagi kita faham, soalan kita, apa beza di antara yakin dan keimanan? Satu hari Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali, ditanya oleh ayah dia. Kita tahu Hasan itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak sempat nak cerita pasal setan. Tak sempat cerita. Lain kali kita cerita dialog iblis dengan Allah. Tak sempat. Tuan-tuan mati Allah. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, apa beza yakin dengan iman? Kan saya kata tadi, tuan-tuan tahu ada syurga? Tuan-tuan tahu ada neraka? Percaya tak? Tipu. Pernah nampak? Saya nak tanya, kenal Rasulullah? Kenal Muhammad? Pernah jumpa dia? Beriman tak dengan dia? Tipu, tak pernah jumpa? Baik. Sayyidina Ali, tuan-tuan saya tinggalkan ilmu ni boleh? Sayyidina Ali pernah tanya pada anak dia, Hasan radhiyallahu ajma'in. Ya Hasan, ya bunai, wahai anakku. Mal farqu baina yaqin wal iman? Apa beza yakin dengan iman? Kam baina yaqin wal iman? Berapakah jarak antara yakin dan iman? Tuan-tuan, ini maklumat ni saya pasti tuan-tuan akan pertama kali dapat. Rujukannya di dalam kitab Al-Yaqin Imam Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Hasan ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, apa beza yakin dan iman? Saya nak minta tuan-tuan balik nanti, kalau ada anak-anak yang dah masuk sekolah menengah atau dah balik tanya kakak, abang, apa tu yakin dan iman? Rasa boleh jawab tak? Saya tanya tuan-tuan perempuan sekarang, boleh jawab tak? Yakin tu percayalah Ustaz. Iman?
Percaya juga, yakin? Apa bezanya? Okay, nak dapat beza tak? Sekarang ni bila kita sebut Isra wal Mi'raj, kita bukan sekadar yakin, tapi kita beriman. Di mana bezanya? Ketika Hasan menjawab pada ayah dia kata, "Ya abati, wahai ayah kesayanganku, al-farqu baina yakin wal iman arba'u asabi'." Yakin dan iman dipisahkan dengan 4 jari. Saya mohon tuan-tuan puan-puan sebelum kita tutup, angkat 4 jari. Angkat tinggi-tinggi. Bukan 4 jari kahwin tak Bukan. 4 jari yang Dr. Nizam. Macam ada niat tu. Majlis ilmu makbul tau. Ada niat nak amin tak? Get ready ya. Tapi ada ujian lepas tu. Tidur luar ke, tidur kereta ke, tu ujian. Tunggu dah tuan-tuan. Sayyidina Ali bila tengok anak dia angkat, tuan angkat. Orang berjaya kan dia buat kerja sampai habis. Kalau saya kata sama kudu lah macam ni. Kan dah ikrar dulu masa dapat kerja. Kan berkorban dunia, hidup dan mati, langit dan bumi. Ada begitu? Tak ada. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tanya, "Ya Hasan, bayin, terangkan." Tuan-tuan ambil 4 jari ni. Tuan-tuan ni ilmu ni is very amazing. Dan tuan-tuan tak dapat kat depan lain. Dan saya ada rujukan kitabnya. Sayyidina Ali kata, "Ya anakku, bayin, terangkan." Lalu Sayyidina Hasan ambil tangan dia. Kata, "Ayah, in hadha al-farqu baina yakin wal iman." Dia ambil 4 jari, dia letakkan antara mata dan telinga. Tuan-tuan letak antara mata dengan telinga gitu ni dipisahkan dengan 4 jari, betul? Setiap orang ada mukanya ras berbeza, betul tak? Ada bulat, ada tirus, ada petak, ada adudu, ada tak adudu sikit, ada yang pipin, betul tak? Macam-macam lah kan, macam-macam. Tahu ustaz yang lampau betul. Tak kan Allah kan cipta kita pelbagai. Lita'arraf untuk saling mengenal, betul tak? Kan kita manusia lah, kalau kenal insana fi yang paling seimbang. Apa maksud seimbang tu ustaz? Tuan-tuan tak percaya, terus buat terus. Yang saya kata tak suruh turun, jangan turun tuan-tuan. Hari ni saya pengarah tuan-tuan. Ceramah, jangan gurau tuan-tuan. Mana tak jemput lagi ustaz tadi. Baik. Allah lupa pula saya. Lepas tu dah, banyak sangat kita tahu. Iklan mana ni? 4 jari. Apa dia? Okey. Tuan-tuan, kalaulah saya tinggalkan tuan-tuan macam ni, balik bingung. Tengok langit. Isim tu tak? Tahu isim berapa? Gila. Cakap sebelah, kesian. Ali tanya kat anak dia, "Ya Hasan, bayi terangkan." 4 jari ni memisahkan. Setiap orang ruas muka berbeza. Allah cipta kita ni seimbang tuan-tuan. Tak percaya takwim tak takwimnya kita. Tuan-tuan, orang lelaki, Dr. Zul, Dr. Nizam, tuan-tuan hadis sekalian, kalau kita pergi beli seluar, kita tak sarung. Tapi kita akan kancing, kita zip, kita lilit dekat. Tuan-tuan, seimbangnya manusia. Diameter leher dia adalah separuh bagi pinggang dia. Makin besar leher dia, makin besar. Tak percaya? Buat tuan-tuan. Betul tak? Betul saja tuan-tuan. Ya betul ni kajian. Sebab ahsan ni takwim paling seimbang Allah cipta kita. Subhanallah. Balik dia duduk kira seluar dia. Tunggu balik rumah. Apa maksud 4 jari ni? Ketika Hasan dia kata, "Ya ayah, wahai ayahku, iman dan yakin dipisahkan antara mata dan telinga." Sebut sama-sama. Buat dengan saya. Orang yang dia buat, dia tengok, dia cakap, dia ulang, dia akan ingat ilmu tu 90%. Dia visual, dia auditory, dia kinesthetic, dia akan absorb ilmu tu. Masya Allah, boleh? Baik. Sebut sama-sama. Al-yaqin ma ra'athu ainuka wal iman ma sami'athu uzunuka. Wahai ayahku, yakin itu kau percaya setelah engkau melihat. Tetapi iman engkau percaya setelah mendengar. Nangis Sayyidina Ali radhiyallahu majma'in. Allah. Kita tak pernah tengok syurga neraka sebab kita tak tengok. Kita bukan percaya, kita bukan yakin, tapi kita beriman. Suatu Nabi kata apa? Ada saudara-saudaraku yang datang selepas generasi sahabat-sahabatku. Mereka ini adalah saudaraku yang akan masuk syurga bersamaku. Ikhwani. Bila Nabi sebut ikhwani di hadapan Umar kata, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Ya Umar,
La ya Umar, bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Subhanallah. Ikhwani, saudara-saudaraku, wahai Umar. Ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni. Tapi umat-umatku yang aku panggil saudara ini, wahai Umar, siapa? Itulah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman dengan apa yang aku tinggalkan. Semua sekali, Allahu Akbar. Apa saja Allah khabar dalam Quran. Kita bukan sekadar yakin, sebut sama-sama. Qara'tu kitab Allah wa amantu wa saddaqahu. Kami baca kitab Allah, kami beriman dengannya, dan kami membenarkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Tepuk tangan untuk diri sendiri, tepuk tangan untuk seluruh SYBK pada pengajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah turunkan rahmatnya sebanyak-banyaknya untuk kita, dan Allah limpahkan rezeki yang terbaik untuk diri kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita semua tutup dengan selawat tafrijah sama-sama, boleh? Kita baca sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan selawat ini Allah satukan hati-hati kita. Amin. Allah bersihkan hati-hati kita daripada syak wasangka dan hasad dengki. Amin. Allah hilangkan naratif-naratif negatif dalam jiwa kita. Amin. Kita supaya apa saja yang kita tengok, kita nak tengok dengan penilaian kemurnian. Kita nak tengok semuanya orang lebih baik daripada diri kita. Kita nak tengok orang lain yang lebih amanah berbanding diri kita. Kita nak tengok orang lain lebih saleh berbanding diri kita. Kalau ada dendam, maafkanlah. Kalau ada terkecil hati, mohonlah maaf dengan sahabat-sahabat. Kalau ada pernah membenci, sebut kawan sebelah, saya sayang Allah. Tengok kawan sebelah, sebut saya sayang Allah. Tengok kawan sebelah, sebut Allah sayang kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikut saya sama-sama Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman تماً على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Dia kawan sebelah sebut subhanallah. Dia kawan sebelah sebut alhamdulillah. Dia kawan sebut saya sayang Allah. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.